Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神， bersyukur pagi ini Tuhan memberi kami kembali kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. 感谢神，今天早上再次给我们机会思想神的话。 Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. 求主帮助我们预备自己的心思意念，接受神的真理， Dan pakai kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. 并使用你2位仆人传讲神的话。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，早上好。 Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-24. 我们一起打开圣经《约书亚记》2章1节到24节。 Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-24. 约书亚记第2章1节到24节。 Ayat pertama akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti ayat pertama sampai 15 dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian 16 sampai yang ke-24 akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 第1节到第15节用印尼文读，16节到24节用中文读。 Rahab dan pengintai-mengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, "Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini." Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. "Cepatlah, kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas soto itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan dan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke soto untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sion dan Og, kedua raja orang Amori itu, di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang mereka akan kamu biarkan hidup dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menaruhkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota, di situ ia tinggal. 第16节，他对他们说：“你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们，要在那里隐藏3天，等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。”2人对他说：“你要这样行，不然你叫我们所起的事就与我们无干了。我们来到这地的时候，你要把这条柱红线绳系在追我们下去的窗户上，并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中。反出了你家门往街上去的，他的罪必归到自己的头上，与我们无干了。凡在你家里的，
若有人下手害他，有他血的罪就归到我们的头上。你若泄露我们这件事，你叫我们所起的事就与我们无干了。女人说：照你们的话行吧。于是打发他们去了，又把柱红线绳系在窗户上。二人到山上，在那里住了3天，等着追赶的人回去了。追赶的人一路找他们，却找不着。二人就下山回来，过了河，到嫩的儿子约书亚那里，向他诉说所遭遇的一切事。又对约书亚说：耶和华果然将那全地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前的心都消化了。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita perhatikan dalam beberapa kisah Alkitab, 我们注意几个圣经故事， selalu dimulai dengan kematian orang-orang penting. 开头是圣经伟大人物过世的开始， Misalnya Keluaran 例如出埃及记， yang menceritakan tentang kematian bapak-bapak leluhur. 讲述祖先的过失； Lalu kitab Yosua kita melihat bagaimana dimulai dengan kematian Musa. 约书亚记与摩西过世的开始； Kitab Hakim-Hakim dimulai dengan kematian Yosua. 士师记与约书亚过世的开始； Lalu kita melihat dalam 1 Raja-Raja itu dimulai dengan kondisi Daud yang sedang sekarat dan hampir mati. 列王记上以大卫病中病快要过世开始。 Semua ini mau menunjukkan pada kita bahwa pemimpin manusia itu akan mati. 这一切告诉我们，人的领袖会死， Tetapi Tuhan akan terus memimpin umatnya. 但是神仍然继续不断带领他的百姓。 Di dalam kitab Yosua kita melihat, menunjukkan kepada kita peralihan kepemimpinan daripada Musa kepada Yosua. 约书亚记告诉我们，摩西到约书亚领导的过渡时期。 Musa adalah pemimpin yang besar. 摩西是一个伟大的领袖， Bahkan sampai sekarang orang Yahudi itu masih menganggap bahwa Musa adalah pemimpin yang teragung. 甚至到目前为止，犹太人仍然认为摩西是一个最伟大的领袖。 Namun dari kisah Alkitab, 从圣经故事， kita melihat bahwa bagaimana Musa itu gagal membawa generasi pertama bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. 我们看到摩西失败带第一代以色列民进入迦南地。 Dan sekarang Yosua harus melakukannya kepada generasi yang kedua. 现在约书亚带领第二代， Pada masa kepemimpinan Musa, tugas yang harus diembannya sangat sulit. 摩西的领导时期，他肩负的责任艰难。 Musa adalah seorang pemimpin yang berwibawa. 摩西是一个有权威的领袖， Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk atau bebal. 但是以色列人是顽梗刚硬的民族。 Namun Tuhan yang menyertai Musa pada masa itu 但是与摩西同在的神， juga adalah Tuhan yang berjanji akan menyertai Yosua. 也是答应与约书亚同在的神。 Terdapat 2 hal konkret yang menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. 有2件事情是指神与约书亚同在，好像与摩西同在。 Yang pertama, 第一件事， ketika menyeberangi sungai Yordan, 过约旦河的时候， ini ada yang melihat sebagai sebuah miniatur bagaimana Tuhan memimpin Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. 好像神带领摩西与以色列人过红海的索引。 Yang kedua, 第二件事， ketika bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, lepaskanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri ini kudus. 耶和华军队对约书亚说：“你把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。” Bagian ini mengingatkan kita akan semak belukar. 这个部分让我们想起了荆棘。 Ketika bagaimana Tuhan menempatkan diri kepada Musa. 当神向摩西彰显了自己， Sama seperti pemimpin manusia pada umumnya. 好像我们人的普通领袖。 Yosua juga perlu untuk dikuatkan. 约书亚也需要坚定的心， Sehingga ini adalah penghiburan dari Tuhan. 这是神对他的安慰。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau kita melihat konteks historisnya kitab Yosua ini. 如果我们看约书亚记的记载，
Ini adalah masa setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir 是以色列民从埃及地出来， dan menjelajahi padang gurun selama 40 tahun. 并在旷野流浪了40年。 Sehingga mereka sekarang siap untuk masuk ke tanah perjanjian. 现在他们准备好了进入迦南地。 Pasal yang pertama 第一章 menandai perjalanan mereka dimulai. 是他们旅程的开始。 Jadi kalau kita membaca keseluruhan kitab ini, 如果我们完整看约书亚记， maka kita akan menemukan sebuah narasi sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam penaklukan dan pembagian tanah Kanaan kepada suku-suku Israel. 就会发现很多有关打败并把迦南地分发给以色列民12个支派的重要历史。 Di sini juga berisi instruksi dan pesan dari Allah kepada Yosua dan bangsa Israel. 这里也包含上帝对约书亚和以色列民的指示和信息。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pasal yang kedua yang kita baca tadi. 约书亚记第2章， Kita bisa melihat bagaimana Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk mengintai kota Yeriko secara diam-diam. 我们看到约书亚派2个探子默默观察耶利哥城。 Kota Yeriko adalah kota yang sangat ketat, 耶利哥城是一个非常严慎的城市， dijaga oleh begitu banyak pasukan yang terlatih. 那里有很多受训练的兵丁。 Sehingga tantangan yang harus mereka hadapi saat ini adalah sebuah kota dengan benteng yang begitu kuat. 他们目前的挑战是非常坚固的城堡， Dan tampaknya itu tidak bisa ditembus. 不容易进去。 Posisi mereka sekarang sangat rentan terhadap serangan musuh. 他们目前的形势很容易受敌人的攻击， Karena tidak ada petunjuk daripada Tuhan dalam bagian ini. 因为在这个部分没有上帝的指示。 Maka Yosua kemudian mengirimkan pengintai. 约书亚就派了探子， Dia menggunakan sarana yang tersedia baginya pada waktu itu. 他使用了可以行的方法。 Pada zaman Musa, Musa pun pernah mengirim pengintai. 摩西时代，摩西也曾经派了探子， Dan Yosua sendiri itu salah satunya. 约书亚就是其中的一个。 Dan ternyata tindakan Musa pada waktu itu berakibat buruk. 结果摩西这个行动带来不好的后果。 Dan Yosua sekarang pun mengirim para pengintai. 约书亚现在也派了探子， Namun tidak seperti dalam kitab bilangan. 但是不像民数记的故事。 Pada waktu itu mereka menyelidiki seluruh negeri. 当时他们观察全国， Tetapi sekarang hanya kota Yeriko saja. 但是现在只观察耶利哥而已。 Dan membawa laporan itu kepada Yosua saja, bukan seluruh umat. 他们只报告给约书亚，不是所有以色列人。 Dan dalam bagian ini kita bisa melihat yang menjadi penting adalah kehadiran seorang perempuan Kanaan yang bernama Rahab. 这个部分的重要性是一个名叫喇合迦南妇女的出现， Ini menjadi satu bagian fokus yang penting yang kita bisa lihat. 这成为我们的重点。 Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam bagian ini. 我们看几样事情。 Yang pertama, 第一件事情， pilihan Allah yang tidak terpikirkan. 神的拣选是意想不到的。 Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， menarik untuk kita perhatikan 很有趣的， bahwa kisah Rahab dalam bagian ini memotong cerita 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua. 喇合的出现打断了约书亚派的2个探子的故事。 Mereka mencari informasi di sebuah tempat atau di rumah seorang pelacur. 他们在一个妓女家打听消息， Ada yang melihat tempat ini mungkin sebagai sebuah kedai minuman atau tempat persinggahan yang dapat digunakan oleh pengunjung. 有人认为这个地方是小酒馆或旅客休息的地方， Daripada rumah bordil. 不是一个妓女场。 Pada zaman itu Bapak Ibu sekalian, 当时 tempat-tempat seperti ini adalah satu tempat yang sangat strategis untuk mencari informasi. 这种地方很适合打听消息， Sama seperti kalau kita nonton film-film silat kuno. 好像我们看的武侠片。 Jadi ini alasan mengapa kemudian mereka pergi ke rumah itu. 就是他们的理由，为什么他们去了那里？ Dan di sanalah mereka bertemu dengan Rahab. 在那里见到了喇合， Rahab mungkin mengenali kedua orang itu sebagai pendatang. 喇合可能知道他们是旅客， Karena adanya peringatan mengenai kemungkinan kehadiran mata-mata.
因为已经有了有关探子来临的消息， Jadi ia bisa menyimpulkan bahwa mereka kedua orang itu adalah orang Israel. 他就断定了这2个人是以色列人。 Karena berita tentang dua pengintai ini sudah tersebar di kota itu. 因为2个探子的消息已经转变了整个城市。 Namun yang menarik apa yang dilakukan oleh Rahab di luar dugaan. 但是很有趣的，喇合所做的事情是意想不到的。 Ia berani berbohong dan mengambil resiko untuk menyelamatkan para pengintai itu. 他敢说谎，并冒险拯救2个探子。 Ini merupakan satu tindakan yang sangat berani dan tidak pernah terpikirkan oleh para pengintai itu. 这是非常勇敢的行动，并2个探子说意想不到的事情。 Perbuatan Rahab menunjukkan sikap penolakan dia terhadap kesetiaan kepada orang-orang Kanaan di Yeriko. 喇合的行为证明了他拒绝对在耶利哥的迦南地忠心。 Kalau sampai ketahuan, maka hukumannya jelas adalah hukuman mati. 如果被发现，就会死刑。 Tidak hanya bagi Rahab, tetapi juga bagi keluarganya. 不只是喇合，他的家人也是一样。 Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, 从这里我们看到， bahwa Rahab tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, 喇合不但冒着自己的生命危险， tetapi juga keluarga besarnya. 他的家人也是一样。 Oleh karena itu nanti Rahab akan meminta kepada kedua pengintai itu untuk menyelamatkan mereka. 因此，喇合向2个探子恳求拯救他以及家人。 Sebelum kita melihat lebih lanjut dalam bagian ini, 我们更进一步的看， kita melihat bahwa Rahab berbohong. 我们看到喇合说谎。 Dalam hal ini jangan sampai kita salah memahami bahwa berbohong adalah sesuatu yang dibenarkan. 我们不要以为说谎是很合理的事情。 Di dalam konteks ini kita harus lihat siapa dulu Rahab. 我们要先了解喇合是谁。 Alkitab menyebutkan bahwa dia adalah seorang kafir, 圣经说他是一个外邦人， bukan orang baik. 不是好人。 Dari pekerjaannya kita juga tahu bahwa dia adalah seorang pelacur 从他的工作，我们也知道他是一个妓女， yang biasanya memiliki karakter suka berbohong. 他的性格是爱说谎。 Dari sini kita bisa melihat bahwa Alkitab itu sangat jujur dan tidak menutupi siapa Rahab. 圣经是诚实的，没有隐瞒喇合是谁。 Kebohongan adalah distorsi atau penyangkalan terhadap kebenaran dengan maksud untuk menipu. 谎言是否认事实，要欺骗别人。 Dan itulah yang dilakukan oleh Rahab. 喇合就是这么做。 Selain Rahab, Abraham juga pernah berbohong. 除了喇合以外，亚伯拉罕曾经也说谎过。 Sehingga melalui hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka juga adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. 接着这件事情告诉我们，他们也是已经堕落的普通人。 Inilah yang Alkitab mau nyatakan kepada kita. 这是圣经要告诉我们的。 Tetapi sekali lagi dalam bagian ini bukan kebohongannya Rahab yang akan ditekankan. 在此，这个部分不是强调喇合的谎言， Kebohongan tetap adalah sebuah kebohongan karena kebohongan tetaplah dosa di hadapan Allah. 谎言仍然是谎言，谎言在神面前仍然是一个罪恶。 Tapi yang akan kita lihat nanti dalam bagian ini adalah bagaimana iman daripada seorang Rahab. 我们要看到的是喇合的信心。 Di sini kita bisa melihat bagaimana seorang wanita kafir 在这里，我们看到一个外邦女子， tidak pernah dianggap sebagai kandidat untuk mendapatkan kasih karunia penyelamatan dari Tuhan di tengah penghakiman yang dijatuhkan pada kotanya yaitu Yeriko. 当神审判耶利哥的时候，从来没想到会得到神的救恩。 Namun yang terjadi justru sebaliknya. 但是反过来， Rahab dan keluarganya adalah orang-orang yang diselamatkan ketika Yeriko dihancurkan. 当耶利哥被攻打的时候，喇合以及家人是得救的人。 Ini adalah sebuah contoh belas kasihan Tuhan dalam meresponi iman. 这是神怜悯回应信心的例子。 Mereka tidak hanya diselamatkan dan dibawa ke dalam komunitas perjanjian, 他们不但被拯救，并被带到应许的团体里， tetapi juga diberikan tempat terhormat dalam silsilah Tuhan Yesus, 在耶稣的家谱中也得到尊贵的地位。 khususnya Rahab. 特别是喇合， Rahab adalah seorang wanita kafir 喇合是一个外邦女子， dan tidak dianggap, 从来没人理会她， justru diselamatkan. 神反而拯救她。
Dan dia bisa hidup di tengah umat Allah. Inilah keindahan anugerah Allah. 并可以在神百姓当中生活，真是神美好的恩典。 Dan inilah pemilihan Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. 这是神的拣选，是人人意想不到的。 Iman Rahab telah membuatnya berkenan di hadapan Allah dan diselamatkan oleh Allah. 喇合的信心让神喜悦并拯救他。 Dan melalui kisah Rahab, tidak ada seorang pun yang akan membayangkan bahwa Rahab ini bisa menjadi objek kasih karunia penyelamatan Tuhan. 借着喇合的故事，人人想不到，喇合却变成神拯救的人。 Tetapi kisah ini telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan belas kasihan Allah. 这个故事证明了人人都在神怜悯的范围之内。 Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. 那是第一件事情。 Dan yang kedua, 第二件事情， kita bisa melihat ada iman yang tidak terduga. 我们看到想不到的信心。 Tidak diragukan lagi, fokus dari pasal yang luar biasa ini terletak pada pengakuan iman Rahab yang begitu luar biasa. 这一章的重点是喇合信心告白。 Pada bagian awal tadi saya sudah menyinggung soal iman Rahab. 我已经讲了有关喇合的信心， Sehingga Tuhan memilih dan menyelamatkannya. 让神拣选他并拯救了他。 Namun iman seperti apa yang ada dalam diri Rahab? 喇合有什么样的信心呢？ Secara sekali lagi dia adalah orang kafir, tidak pernah mengenal Allah secara langsung. 他是一个外邦人，没有直接认识上帝。 Kita bisa melihatnya lebih dekat dari pengakuan Rahab dalam ayat yang ke-9. 第9节，喇合承认说， Ia tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada Israel. 他知道耶和华把地给了以色列人。 Rahab mengetahui semua melalui apa yang telah Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. 喇合知道神对以色列人的一切作为， Yang meneguhkan pemberian itu. 强调了神要给的。 Sehingga ayat 10 itu menjadi dasar iman dari seorang Rahab. 第10节成为喇合信心的根据， Dasar iman yang telah melihat tindakan Tuhan yang begitu ajaib. 看到神奇妙的作为成为信心的根据。 Kita baru bisa beriman jika kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh Allah. 我们要先知道神的作为，才能有信心。 Dan Allah bekerja dalam diri kita melalui karya Roh Kudus. 神借着圣灵在我们里面动工， Ini juga yang terjadi dalam diri Rahab. 这就是发生在喇合身上。 Di mana Allah bekerja di dalam dirinya untuk menghasilkan iman itu. 神在喇合身上动工，产生了信心。 Saat ini kita diberikan firman Tuhan melalui Alkitab. 现在我们借着圣经知道神的话， Menunjukkan kepada kita dan mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan. 告诉我们神一切的作为。 Kita beriman karena kita melihat apa yang telah Tuhan kerjakan. 我们看到神的一切作为，我们就有了信心。 Jadi iman Kristen bukanlah iman yang buta. 基督教的信心不是盲目的信心， Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang dikatakan dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. 罗马书10章17节说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。” Jadi iman dihasilkan dari pendengaran akan kebenaran firman Allah melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri setiap kita. 信心是从听神的话来的，并借着圣灵的作为， Jadi tidak ada andil manusianya sama sekali. 完全没有人的功劳。 Semua hanya karena anugerah dan pekerjaan Allah. 这一切完全都是因为神的恩典和作为。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dalam kisah ini tidak hanya Rahab yang telah mendengar kehebatan dan kedaulatan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. 在这个故事不只是喇合听到神如何带领以色列人， Tetapi semua bangsa Kanaan telah mendengar hal itu. 所有迦南地的人也听到这件事。 Sehingga dikatakan mereka pun menjadi ciut hatinya dan patahlah semangat mereka untuk menghadapi bangsa Israel. 他们的心就消化了，并没有勇气面对以色列人。 Kebenaran tentang siapakah Allah dan apa yang telah ia lakukan bagi umatnya telah menebus Yeriko. Dan ketika firman Allah masuk ke wilayah musuh itu, hanya ada dua reaksi yang mungkin terjadi. 神是谁的真理，并神对百姓的一切作为，传遍了耶利哥。当神的话进入敌人的范围，
只有2个反应。 Yang pertama, 第一个反应， adanya iman kepada kebesaran Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada belas kasihan Allah. 对神的全能有信心，并把自己完全交托神的怜悯； Atau yang kedua, 还是第二个， menentang kuasa Allah, 抵挡神的全能， menentang kehendaknya, 抵挡神的旨意， dan terus melawan tujuan-tujuannya. 抵挡神的目标。 Namun apa yang telah didengar oleh Rahab mengenai pekerjaan Allah telah membangkitkan imannya. 拉合所听到有关神的一切作为，他的信心就出现了， Iman yang siap untuk mempertaruhkan nyawanya. 冒着生命的信心。 Dan ia pun siap untuk memutuskan hubungan dengan latar belakangnya. 他也准备好了与背景断绝的性质， Mengambil resiko dituduh sebagai pengkhianat. 冒着被称为叛徒的冒险， Dan melakukan segala yang ia bisa lakukan untuk bisa membantu para pengintai. 尽他所能帮助2个探子。 Semua tindakan ini terjadi karena imannya kepada Allah. 他这一切的行动是因为他对神有信心。 Sehingga pada bagian ini kita bisa melihat adanya kesetiaan kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. 从这个故事，我们知道拉合对独一的又活又真的上帝忠心。 Seluruh masa depannya sekarang bergantung penuh kepada Allah dan ia juga menyerahkan dirinya kepada belas kasihan Allah. 他的未来全靠上帝，并把自己交托给神。 Perbuatan Rahab membuktikan bahwa imannya adalah iman yang sejati. 拉合的行为证明了他的信心是真实的。 Apalagi kalau kita melihat konteksnya pada waktu itu, orang Israel itu tidak beriman. 更何况当时的以色列人没有信心。 Jadi mengapa penting pengakuan iman Rahab ini? 拉合的信心告白为何重要呢？ Kita harus melihat kembali kepada masa lalu. 我们要回到以前的事情， Di mana generasi pertama bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak beriman. 是因为他们没有信心。第一代的以色列人不能进去迦南地， Misalnya pada waktu mereka disuruh bertempur, 例如叫他们打仗的时候， pada waktu peristiwa 2 pengintai mereka tidak mau karena orang Kanaan itu adalah raksasa-raksasa. 12个探子的事件，他们不愿意打仗，因为迦南地的人个子高大， Ini menunjukkan mereka tidak beriman. 证明了他们没有信心。 Sekarang kita melihat di masa yang ini adalah masa generasi yang kedua. 现在是第2代的时期， Pertanyaannya, apakah mereka juga akan beriman? 问题是他们是否也有信心呢？ Ada pepatah yang mengatakan demikian, 俗语说 bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 有妻父必有妻子。 Maka generasi kedua pun sama, mereka tidak akan beriman. 第2代也是同样没有信心， Namun Tuhan sudah berjanji bahwa mereka pasti akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. 但是神已经答应了要带领他们进入应许之地， Tuhan yang akan membuat mereka beriman. 神让他们有信心。 Bagaimana cara Tuhan membuat generasi kedua ini kemudian menjadi beriman? 神如何让第2代有信心呢？ Tuhan mempertemukan dengan Rahab. 神让他们遇见了拉合， Melalui perjumpaan dengan Rahab, 接着与拉合见面， maka perkataan kedua pengintai yang diutus oleh Yosua dipakai untuk menguatkan bangsa Israel. 约书亚派的2个探子所说的话，坚固了以色列人。 Apa yang mereka sampaikan kepada Yosua semua karena perkataan Rahab dalam ayat yang ke-9. 第9节告诉我们，他们所转告给约书亚的都是拉合的话。 Sehingga sekali lagi kedua pengintai ini dapat beriman karena iman Rahab kepada Allah. 再次，2个探子有信心，是因为拉合的信心， Jadi ini adalah sebuah ironi. 这是对他们是一种讽刺。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan siapapun dan memakai siapapun untuk dia pakai. 从这个故事我们就知道，神会拯救任何人，并要使用他要用的人。 Tuhan tidak pernah melihat latar belakang dari seseorang untuk ia pilih dan dipakai olehnya. 神要使用一个人，从来没有看他的背景。 Oleh karena itu jangan sampai kita menganggap diri kita itu hebat. 我们不要以为自己很厉害， Lalu Tuhan memakai kita. 神要使用我们。 Sehebat apapun diri kita, 我们多么厉害！ kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin kita akan dipakai oleh Tuhan.
如果不是神的恩典，神不可能使用我们。 Tuhan akan memakai orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. 神使用真正有信心的人， Seperti Rahab yang beriman kepada Tuhan. 好像喇合对神有信心。 Kita percaya bahwa iman Rahab kepada Allah lahir karena pekerjaan Allah dalam diri Rahab. 我们相信喇合的信心是因为神的作为， Sama dengan iman kita juga saat ini. 我们的信心也是如此。 Iman kita lahir karena anugerah dan karunia Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. 因为神的恩典，接着圣灵的作为，我们就有了信心。 Iman Rahab yang tidak terduga menjadi iman yang menyelamatkannya. 喇合的信心成为拯救他的信心， Dan iman itu menghasilkan perbuatan yang menunjukkan ketaatannya. 信心的果子是顺从神的行为。 Kita bisa melihat ketika para pengintai memberikan petunjuk kepada Rahab tentang tali benang dalam ayat yang ke-18. 第18节告诉我们，两个探子指示喇合有关铸红线绳子。 Inilah sebabnya kemudian Rahab itu menjadi contoh bagi Yakobus yang untuk digunakan dalam suratnya di Perjanjian Baru. 使徒雅各在信约里面使用喇合成为例子， Dalam bagian yang mengaitkan iman dengan perbuatan. 说明信心和行为要连接起来。 Jemaat yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita dibenarkan berdasarkan iman saja. 我们因信称义， Tetapi bukan hanya dengan iman itu sendiri. 不但靠信心而已。 Pembenaran yang sejati itu akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam proses pengudusan. 真正的称义在圣洁的过程中产生好的行为。 Pembenaran bergantung pada iman yang sejati. Pembenaran bergantung pada iman yang sejati. 真正的称义靠正确的信心， Di mana sebagai dampaknya itu kemudian akan diikuti oleh ketaatan kepada perintah Tuhan. 结果是顺从神的命令。 Ketika Yakobus menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, 但雅各说，信心没有行为是死的。 ia menyatakan bahwa iman yang demikian tidak membenarkan seorang pun. 这样的信心没有让一个人称义， Karena iman demikian tidak akan hidup. 因为这样的信心是是死的。 Iman yang hidup menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. 活的信心产生好行为， Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu sekali lagi bukanlah dasar dari pembenaran. 好的行为不是正义的根据。 Hanya usaha yang telah dicapai oleh Yesus yang dapat membenarkan orang berdosa. 只有耶稣的作为，罪人才能正义。 Iman yang sejati akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan ketaatan. 正确的信心产生顺从神的， Seperti apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. 好像是布真说的。 Kita tidak diselamatkan karena ketaatan. 我们并不是因为顺从而得救的， Karena ketaatan adalah hasil keselamatan. 顺从是得救的果子。 Kita hanya bisa diselamatkan oleh iman. 我们是靠着信心得救， Karena iman menuntut kita untuk taat. 因为信心要求我们顺服。 Mari melalui firman Tuhan pada hari ini kita boleh mengintrospeksi iman dan perbuatan kita. 接着今天早上神的话，我们省察自己的信心和行为。 Apakah kita telah menunjukkan iman dan ketaatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau? 我们的信心和行为是否已经按照神所要求的？ Kita perlu bergantung dan berserah total kepada Tuhan. 我们要完全依靠神，并交托神。 Karena orang yang beriman pasti akan bergantung sama Tuhan. 因为有信心的人一定依靠神。 Kalau tidak bergantung sama Tuhan, tidak mungkin ada namanya iman. 如果不是依靠神，不叫做信心， Tapi itu namanya percaya diri. 而是自信。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Suatu hari ada seorang anak sedang berada di sebuah pedesaan. 有一天在村子里有一个小孩， Anak itu bernama Zack. 名叫 Zack。 Pada waktu itu mereka memanjat tebing-tebing. 那个时候他们攀登悬崖， Lalu sang ayah mendengar suara teriak. Anak itu berteriak. 父亲听到儿子喊声说：“ Hai ayah, tangkap aku. 父亲抓住我！” Lalu si ayah berbalik 父亲就转过来， dan melihat anaknya dengan gembira melompat dari satu batu tepat ke arahnya. 看到儿子高兴的从一个石头跳到父亲那里， Anak itu melompat. 儿子跳了。 Dan pada waktu itu ayahnya merasa seperti seorang pemain sirkus
dan harus menangkap anaknya. 父亲好像马戏团抓住他儿子， Lalu mereka berdua pun terjatuh ke tanah. 他们两个就掉到地上。 Tentunya kejadian membuat sang ayah kaget. 这件事吓到了父亲， Sempat tidak bisa berkata-kata. 他也无话可说。 Ketika ayahnya kembali menemukan suaranya 他的声音恢复了以后， atau udah bisa berkata-kata, 他能够说话了以后， ia menjadi kesal dan dia jengkel 他 sekali. 就很生气。 Dia berkata kepada anaknya, 他对儿子说 Zack, ：“Zack， bisakah kamu memberi saya alasan yang bagus mengapa kamu melakukan ini? 你给我好的理由，为何要这么做？” Anak ini menjawab dengan dengan tenang. 儿子就回答说 Tentu, 当然， karena kamu adalah ayah saya. 因为你是我的父亲。 Jadi seluruh keyakinannya didasarkan pada fakta bahwa ayahnya dapat dipercaya. 他相信他父亲是很可靠的， Dia dapat menjalani hidup dengan baik karena ayahnya dapat dipercaya. 他能够过好生活，因为他父亲是可靠的人。 Bukankah hal ini juga berlaku bagi setiap kita? 我们岂不是一样吗？ Kita tahu dan kita mengenal siapa Bapa kita. 我们知道并认识我们的天父， Dengan pengenalan yang benar akan siapa Allah akan membuat kita memiliki iman. 接着正确的认识上帝，我们就有了信心。 Dan hanya karena pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus yang akan menolong kita bertumbuh dalam iman itu. 因为神的帮助，借着圣灵的作为，我 Dan 们的 dari- 信心能够成长。 Dan dari sinilah iman itu juga akan menghasilkan tindakan atau perbuatan sesuai dengan iman percaya kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. 这样，我们的信心就能够按照神的旨意的行为。 Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. 反不出于信心的都是罪。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kiranya Roh Kudus boleh terus memampukan kita 但愿圣灵给我们能力， untuk terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan 我们的信心能够继续不断的成长， dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 按照神的旨意有好的行为。 Tuhan memberkati firman-Nya. 上帝祝福他的话， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. 主啊，感谢你的真理。 Kiranya melalui firman Tuhan ini setiap kami boleh kembali diajak untuk melihat diri kami. 借着神的话，可以重新看见我们自己， Sudah sejauh mana kami beriman kepada Tuhan? 我们对神的信心到什么地步？ Dan apakah iman kami telah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu? 是否按照你的旨意结出行为的果子？ Kiranya Roh Kudus boleh terus memimpin kami untuk terus bisa bertumbuh dalam iman 但愿圣灵不断的带领我们的信心成长， dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 并按照神的旨意过日子。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。